keserasian yang saya maklum tadi ya. Okey. Dia ada jarak yang saya maklum tadi, ada penjarakan. Maknanya chemical pun ada penjarakan juga ya, penjarakan fizikal. Sekarang kita social distancing, physical distancing kan. Chemical pun ada penjarakan dia. Okey. Sebagai contoh, flammable gases. Okay. Flammable gases, dia boleh store bersekali dengan flammable gases lah sebab dia satu group. Tetapi kalau dia nak store dekat toxic gas, dia kena segregate at least 3 meter. Kurang-kurangnya 3 meter daripada flammable gases tadi. Okay. Seterusnya kalau kita ambil contoh toxic gas, dia kena segregate sebanyak 3 meter untuk oxidizing gas, 5 meter kepada flammable solid. Okay. Oxidizing agent pula, dia kena segregate lebih kurang 5 meter dengan sebagai contoh flammable solid. Okay. Ini satu contoh yang mana kalau bahan-bahan kimia tersebut ada di dalam magma, ada dalam simpanan store dan sebagainya, boleh-bolehnya kita segregatekan dia sekurang-kurangnya dengan penjarakan seperti 5 meter, 3 meter dan sebagainya ya. Kalau kita tengok isolation pula, organic peroxide, ini biasanya dalam industri lah, ya. Organic peroxide kita kena isolate dengan semua chemical yang ada ya. Sebab dia special sikit, dia kena buat isolation, dia tak boleh simpan sekali ya. Yang ada boleh simpan sekali, tetapi kena ada penjarakan. Kalau kita tengok dalam carta ni ada 3 meter at least antara contoh toxic gas dan juga flammable gas. Okay. Kalau kita ambil flammable solid, dia kena segregate at least 3 meter dengan flammable solid. Dia kena segregate at least 5 meter dengan flammable gas. Ini contoh. Alright. Okay, kita sambung sedikit tadi berkaitan dengan pengurusan dan pengawalan risiko ya. Okay. Pengurusan dan pengawalan risiko ataupun kawalan risiko bahan kimia ini, dia ada 5 hierarki kawalan risiko. Pertama, yang atas sekali elimination. Kedua, substitution. Ketiga, engineering control. 4, administrative control. Dan 5, PPE. Okey, kita tengok satu-satu. Elimination ni maknanya penghapusan. Ya. Kita boleh hapuskan terus hazard atau risiko pendedahan terhadap bahan kimia yang berbahaya. Ya. Ini merupakan satu kaedah yang terbaik. Contohnya kalau chemical yang kita tak perlu lagi, yang tak digunakan langsung, yang tidak pakai oleh dalam uji kaji yang ada di sekolah, kita boleh eliminate. Contoh dalam syllabus baru, dia tak mengguna dah certain chemical yang ada seperti mana dalam syllabus sebelumnya pada tahun awal 2000 katakan. Chemical tersebut maka kita boleh eliminate. Kita tak perlu lagi digunakan. Kita buat pelupusan. Maknanya biasanya tak pakai dah. Kalau chemical yang tak ada dalam syllabus tu, kita tak perlu gunakan chemical tersebut. Okey. Antara contoh-contoh lain berkaitan dengan elimination ataupun penghapusan adalah kita membersihkan tapak pembinaan dari bahan tajam. Itu kalau tapak pembinaan lah contoh. Mengubah suai cara kerja supaya dia tidak berbahaya lagi. Kita boleh ubah suai cara kerja supaya dia tidak ada bahaya, tak menjadi hazard kepada kesihatan kita dan sebagainya. Kalau kita tidak boleh hapuskan, kita terpaksa guna juga bahan kimia tersebut sebagai suara clear. Suara tak clear? Dengar tak? Dengar? Sekarang okey ke? Clear. Clear dah. Dengar. Okey je. Okey. Alright. Kalau kita tak boleh nak hapuskan, kita tak boleh eliminate sebab dia pakai dalam magma kita, macam mana kita nak buat? Kita substitute. Kalau kita tengok pada 5 hierarki tadi, keutamaan sekali adalah elimination, penghapusan. Sekiranya perlu dan penting digunakan dalam amali dan kita tak boleh hapuskan, kita buat substitution. Kita menggantikan bahan. Terputus. Okey, orang lain okey ke? Clear tak? Okey. Dengar dah jelas. Jelas tu internet. Tengok line. Line saya ke? Line saya kurang. Tak. Line cik clear. Okey. Terang dan jelas. Okey.
Kita sambung ya. Okey, menggantikan bahan. Okey, kita gantikan bahan tu contoh 5 molar. Katakanlah uji kaji tu sebenarnya boleh juga kita guna 2 molar. Jadi kita substitute 5 molar tu kepekatan yang tinggi kepada kepekatan yang rendah sebab kita nak minimize risk. Itu caranya. Satu lagi kaedah, kita cari kaedah yang lagi selamat, yang tidak memberikan kemudaratan yang lebih berbanding kaedah sedia ada. Ini maknanya substitution. Kita menggantikan. Sebab kita apa? Sebab kita bawa kepada substitution sebab kita tak boleh hapus penggunaannya. Ya, kalau kita boleh hapus, dia tak ada dalam syllabus. Kita tak guna lagi chemical tersebut. Namun, kalau chemical tersebut ada di dalam syllabus, kita ada alternatif. Sama ada kita buat substitution. Kita dilutekan dia. Dilutekan dia, katakanlah sebelum ni kita guna 5 molar. Tetapi, kita menggunakan 2 molar ataupun kurang, boleh juga melakukan uji kaji tersebut. Dan kita menggunakan kaedah yang lebih selamat. Itu contoh ya. Alright. Macam mana kita nak buat substitution? Of course lah kita dapatkan maklumat daripada bahan kimia, molarity dia, ya. Kita identify yang mana kita nak eliminate, begitu. Seterusnya, engineering control ataupun kawalan kejuruteraan. Sekiranya sesuatu hazard tadi tidak dapat dikawal ataupun dihapus ataupun digantikan, kaedah seterusnya yang kita pilih adalah menggunakan kawalan kejuruteraan, kaedah yang ketiga dalam hierarki tadi. Contohnya, kalau ada dedahan kepada bunyi yang bising ataupun alat berputar, kita tutuplah hazard tersebut. Kedua, kita memasang penutup pada peralatan sebagai contohnya kompresor. Memasang kipas pengudaraan. Okey, contohnya tadi, kita ada hazard bahan kimia di dalam di dalam bilik persediaan kan. Jadi kita guna hierarki ketiga kawalan kejuruteraan untuk kita minimize risk yang ada. Kita tambahlah exhaust fan, kipas pengudaraan yang banyak di dalam bilik tersebut. Untuk apa? Untuk kita buangkan wap chemical yang terperangkap di dalam ruang udara bilik persediaan kita. Itu cara untuk kita minimize waste. Cara pertama kita tak boleh, cara kedua tak boleh, kita pindah kepada cara ketiga. Ini dia KKP ni dia tak susah sebenarnya. Dia ada 5 hierarki tu. Kita boleh select this 5 hierarki ya. Keempat, administrative controls, maknanya kawalan secara pentadbiran. Salah eja tu pentadbiran. Kita sediakan manual kerja ataupun prosedur kerja yang selamat, termasuk arahan yang mengawal jumlah pekerja yang terdedah pada hazard berada pada tahap minimum. Contoh dalam bilik persediaan kita. Kalau kita boleh kurangkan staff, setiap staff ada 1 makmal katakan. Kita boleh kurangkan bilik tu dalam 3 orang kepada 2 orang. Macam tu ya. Mengurangkan tempoh pendedahan. Sebagai contohnya, katakanlah kita sebenarnya ada bilik lain selain bilik persediaan tu yang kita ada. Kita duduklah di bilik lain. Bukan saja kita, maknanya kita contoh di sekolah ada bilik staff lah, katakan contohlah maknanya kita hanya time waktu lab saja kita ada di bilik preparation. Selebihnya kita berada dalam bilik staff. Itu adalah kawalan secara administratif. Kita mengurangkan tempoh dedahan kepada bahan kimia di dalam makmal tersebut. And then seterusnya kita buat jadual untuk pekerja. Katakanlah ini adalah the best solution lah. Makmal ni kalau nak buat makmal baru lah. Dia ada makmal dan bilik kaki tangan makmal ada pada bangunan lain. Contoh ada 5 orang pembantu makmal. 5 orang pembantu makmal tu berada pada bilik yang dispesifik. Bila ada time, ada amali ataupun uji kaji ataupun pekerja untuk lab, baru dia orang pergi kepada lab. Itu kita boleh minimize secara administrative control melalui tempoh pendedahan dan jadual pekerja. Itu cara yang untuk salah satu lagi langkah kawalan pentadbiran. I think sekolah menyediakan prosedur kerja selamat, ada prosedur log out and tag out. Okey, seterusnya yang last kali. Elimination tak boleh, substitution tak boleh, kawalan kejuruteraan, administratif. Last kali baru kita guna alat perlindungan diri, iaitu PPE. Alat perlindungan diri ni berangkumi perlindungan tangan, perlindungan badan,
pelindungan pernafasan ya, yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah. Okey. Alright. Ini kesimpulan topik 2 tadi. Okey. Bahan kimia yang terdapat di dalam makmal sekolah boleh mendatangkan bahaya kepada pelajar, guru dan pekerja. Ya. Jadi, kemalangan yang biasanya berlaku dalam makmal ni seperti kebakaran, letupan, serapan bahan kimia, penyedotan bahan kimia dan juga tertelan bahan kimia. Bahaya bahan kimia di dalam makmal di sekolah dapat dielakkan dengan cara mengamalkan pengurusan yang selamat. Tindakan mengawal risiko dapat membantu mencegah kemalangan di dalam makmal dengan mengambil kira 5 hierarki pengurusan risiko tadi, iaitu elimination, substitution, kawalan kejuruan, engineering control, administrative control dan juga PPE. Alright. Okey, so kita akan masuk kepada topik kita yang terakhir pada hari ini, iaitu topik 3. Topik 3 ini adalah